Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam siri Tazkirah Maghrib MKI uh, 755 berdasarkan buku Rumah Sakit Dia Mahu Saya Menangis. Hari ini kita siri yang ke-10. Kalau ikut catatan kita lah siri ke-10. Tapi saya rasa ada miss satu siri. Tapi tak apalah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni ialah kita hidup ni kan bila bercerita rumah sakit, ada masa-masanya kita up and down kesihatan kita. Hari ni mata saya sepet ni kan. Tak berapa sihat lah tu. Tapi Alhamdulillah boleh lagi sebab program kita ni ada di rumah. Dan juga saya nak maklumkan awal ya, minggu ini, hujung minggu ni, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, saya ada urusan pada waktu maghrib ni, tak boleh nak live. Tetapi saya cubalah, nanti saya akan maklumkan bila saya akan kembali untuk melaksanakan tazkirah maghrib ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, macam saya beritahulah sebelum ini, buku Rumah Sakit Dia Mahu Saya Menangis ini terbahagi 3 bahagian. Jadi bahagian yang ketiga, bahagian akhir sekali saya buat kesimpulan bahawa dunia ini adalah rumah sakit yang paling besar lah. Dan mereka sakit, kita ni, penghuni dunia ini mula sakit bila kita dah akil balik. Maksudnya sakit kita tu apa? Bila kita buat dosa, tercatat di bahu kiri, buat pahala, obatlah tu di sebelah kanan. Jadi kalau timbangan kita kanan tu lebih tinggi daripada sebelah kiri dan kita diminta untuk masuk syurga, insyaAllah masa kita dikeluarkan daripada rumah sakit dunia ni, kita sihat sejahtera lah. Tetapi kalaulah timbangan kita ni sebelah kiri tu lebih tinggi daripada, lebih berat daripada sebelah kanan, Allah akan katalah Kamil masuk neraka dulu, settle kat situ dulu, dan bila dah selesai hukuman tu baru masuk ke syurga. Maksudnya masa kita discharge daripada rumah sakit besar ni, tak berapa sihat lah. Tak berapa sihat. Tetapi ada yang saya sebut ya, dalam bahagian ketiga ini, penyakit kronik ya, yang paling kronik bukanlah kanser, bukanlah darah tinggi, bukanlah kencing manis, tetapi penyakit kronik satu je, iaitu mereka yang syirik dan menduakan Allah. Penyakit ini, kalaulah mereka tidak minta ampun, tidak bertaubat. Bertaubat ni obat yang paling besar lah. Tidak minta obat, tidak bertaubat sebelum meninggal, mereka akan dikeluarkan daripada hospital besar ni dan terus masuk dalam neraka sampai bila-bila. Ini kronik betul lah. Kita tak nak yang tu ya. Jadi tuan-tuan, itu bahagian 3 ya. Kita buat kesimpulan. Bahagian yang kedua, kita tak masuk lagi. Bahagian kedua ini menceritakan bagaimana proses saya dimasukkan ke hospital kerana sakit jantung. Satu saluran tersumbat 100%, tapi tak mati lagi. Dan pada masa itulah saya menilai bahawa Allah ni Maha Pengasih, Allah ni Maha Penyayang. Mati ni bukanlah kerana sakit jantung, mati ni bukanlah kerana apa-apa, tapi bila mati ni, bila sampai masanya, dia tak lambat dan tak cepat sesaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada masa tersebut memang saya jatuh air mata lah. Bila dikejarkan ke hospital, dimaklumkan kepada saya 3 saluran jantung saya tersumbat, satu 100%, satu 90%, satu 30%. Tetapi saya masih lagi hidup sampai sekarang. Peristiwa ini pada tahun 2016 dan sekarang 2020, 4 tahun lah. Jadi barangkali lah, saya pun dah lama tak buat semakan. Satu saluran yang 30% tu, entah dah naik 50%, 60%, tak tahulah. Tetapi yang 2 saluran tersumbat tu, yang 100% dan 90% itu, dia dah pakai stand lah. Maksudnya dibelon, laluan itu telah dibesarkan. So, saya boleh bernafas dengan baik lah. Baik, itu bahagian kedua. Panjang juga bahagian kedua. Tetapi bahagian pertama, saya menceritakan semua sakit-sakit dunia. Cerita tentang darah tinggi, tentang cerita bagaimana orang, semalam kita cerita pasal batu karang, yang saya kata inilah sakit yang paling sakit yang pernah saya rasa. Tetapi kita bandingkan dengan kesakitan di hari akhirat besok, dalam neraka yang diceritakan dalam Quran. Jadi supaya kita insaflah. Dan kita masih lagi berbicara tentang sakit-sakit ini. Dan hari ini saya nak bincang satu sakit, bab 12 ya, bab yang terakhir daripada bahagian 1 tadi. Apa dia? Sakit tua. Tuan-tuan dan puan-puan,
Pernah kita dengar tak bila orang meninggal ni, kita biasa bertanya lah. Kita bertanya, dia sakit apa mati tu? Sakit apa? Biasa kita tanya macam tu. Kalau orang tak jawab, tak puas hati. Sakit pasal apa Sakit mati apa ni, dia sakit pasal apa? Ada orang pun jawab lah, oh sakit tua. Pernah dengar tak? Sakit tua. Kalau biasanya, sakit apa oh jantung. Sakit apa oh kencing manis, darah tinggi, mati. Yang sebenarnya itu asbab dia, tetapi dia dijadikan begitu. Asbab itu kerana yang sebenarnya ajal dia dah sampai lah. Ada setengah orang memang dah sakit lama, dah keluar masuk hospital, tapi tak meninggal juga. Tetapi yang saya nak bincang hari ni, bab 12 ni orang kata sakit tua. Orang tanya kan, sebab apa dia meninggal? Sakit tua. Ada ke sakit tua ni? Saya nak baca satu ayat dia dalam surah Al-Hajj, ayat 5. Allah telah berfirman, dia kata apa? Kemudian kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak. Okay. Kemudian kamu dipelihara hingga sampai ke peringkat umur dewasa. Dalam pada itu ada antara kamu yang dimatikan semasa kecil atau semasa dewasa. Allah beritahu kan, dimatikan masa kecil, dimatikan semasa dewasa. Ada mati dalam kandungan pun ada. Yang dimatikan semasa kecil atau semasa dewasa. Dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga dia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahui je dahulu. Dulu dia okey, fikiran dia okey. Tapi bila dah tua, dah nyanyuk lah. Jadi kalaulah kita kata tua tu sebagai satu penyakit, maka hospital tak nak terima orang macam ni. Dia tak rawat lah. Dia tak pergi ke hospital. Dia kata duduk kat rumah je lah. Dia proses ya. Bila kita tengok ayat ini, dia satu, kita kata apa? Dia satu proses. Daripada janin dalam perut, keluar sebagai bayi. Lepas bayi, dia meningkat jadi kanak-kanak. Kemudian lepas kanak-kanak, remaja. Lepas remaja, tua. Dan nyanyuk lah. Ini peringkat dia. Maksudnya ginilah saya nak beritahu. Dia tua ni, kita dah tahu dah. Bila sampai masanya, tua lah. Dan bila kita tahu macam gitu, dia bukan sakit tu. Dia memang proses dia kehidupan macam tu. Jadi lepas tua apa? Lepas tua dan nyanyuk tu apa? Mati Jadi, tuan-tuan, kalau dah kita tahu dah macam tu, proses dia. Kita tengok macam contoh, kita lahir masa kecil. Kita tak ingat kan, kemudian kita sekolah rendah. Kita sekolah menengah. Lepas tu masuk universiti. Lepas universiti, bekerja. Lepas bekerja, bersara. Lepas bersara, mati Ini adalah proses-proses yang perlu kita lalui. Dan, tuan-tuan, bila kita tua? Umur berapa tua? Ataupun lebih, untuk mudah lagi lah, umur berapa dewasa? Tuan-tuan, umur berapa dewasa? Jadi orang macam-macam katalah 40 lah, 40. Kalau dah 60 ke atas tu kira tua sangat lah. 70 tua nak mati Tapi saya ambil mudah je tuan-tuan dan puan-puan. Saya ambil satu, yang pertama biasa yang saya huraikan kepada orang, kita kata kita tua, bila berpandukan kepada umur wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila umur wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 tahun Masihi, 63 tahun Hijrah 60 tahun Masihi. Kita pun katalah 60 bagi 2 berapa? 30. Saya pun kata, siapa yang umur 30 tahun 1 saat ke atas, tua Pasal apa tua? Sebab masa yang dia tinggal. Tinggal lagi 29 tahun, 59 minit, 59 saat lagi. Nak mati Masa yang dia tinggal itu lebih pendek daripada masa yang dia telah lalui. Kalaulah kita ambil umur Nabi Muhammad SAW sebagai tanda aras. Jadi kalaulah begitu, umur tua kita itu dah makin singkat, pasal apa kita tak nak bersiap sedia untuk melangkah ke alam alam barzah, lepas tu dibangkitkan dan kita nak duduk dalam syurga sampai bila-bila. Jadi orang yang faham, orang yang berakal, maksudnya kita faham, kita dah tak lama lagi dah akan meninggalkan dunia ini. Dan tentulah kita prepare. Tetapi perhatikan keliling kita. Masjid penuh tak? Surau penuh tak? Orang lelaki yang patut pergi semayang berjemaah tu tak pergi. Orang umur 50 pun tak pergi. Orang umur 60 pun ramai yang tak pergi. Tuan-tuan pernah dengar tak? Kawan-kawan kita kan? Tak payah kawan-kawan lah. Tengok
suami kita ke orang dalam rumah kita sendiri. Kita tak usah perhati jauh-jauh lah. Kalau dalam rumah kita okey, Alhamdulillah kita suka. Tapi ramainya, kita pernah dengar lah. Kawan-kawan saya pun pernah saya dengar biasa. Dia kata apa? Relax lah dia kata. Nanti aku pencen nanti, kita pergilah masjid. Dia nak tunggu pencen. Pencen sekarang umur berapa? 60. Maksudnya, kalau tunggu pencen 60, kalau ikut Nabi Muhammad SAW, dia dah wafat nombor 60. Bila lagi kita nak pergi tu? Sedangkan kita nak bersiap untuk kehidupan yang akan kekal sampai bila-bila. Kalaulah betul apa yang kita kata nanti aku pencen aku pergi, penuh surau tu, penuh masjid tu dengan orang tua. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab orang pencen patut pergi ya. Tapi mana ada? Tak ada. Dia tak berlaku macam tu. Kenapa? Kenapa tak berlaku? Dalam ni saya petik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dia dah kata dalam surah Al-Hadid ayat 57. Bukan, Al-Hadid tu surah 57 ayat 16. Allah kata apa terjemahan dia ya? Dengar betul-betul lah, ini menarik. Memang dalam Quran ni dia memang cerita benda ria yang berlaku sekarang ni. Allah kata apa? Belum sampaikah lagi masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka? Allah tanya kita, bila lagi? Mu tak sel lagi ke? Tak nak lagi ke? Ikut apa yang aku suruh, tinggal apa yang aku larang. Saya pemudahkan tu. Allah tanya kita, mu tak sel buat lagu tu lagi ke? Bila lagi mu nak buat lagu tu? Lepas tu dia pun jawab sendiri. Dia kata apa? Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang itu melalui tempoh masa yang panjang, maka hati mereka menjadi keras. Kebanyakan mereka adalah orang yang fasik derhaka. Apa maksudnya gini? Tuan-tuan, kita hidup ni, kan, pencen sampai 60. Kita tak pergi ke masjid. Kita macam-macam lah yang kita buat, yang kita langgar, yang Allah suruh. Kita tak tinggal apa yang larang. 60 tahun macam tu. 60 tahun tak pernah pergi ke masjid secara konsisten. Hari Jumaat je pergi. Kan? Tapi bila kita dah bersara, hari ni kita bersara, tuan-tuan dan puan-puan, besok tuan-tuan ingat boleh ke pergi ke masjid? Oh, hati sudah menjadi keras. Itu yang Allah cerita tu. Sebab itu soal sakit tua ni, kita dah tahu dah kita akan tua, kalau sempatlah. Bermakna kita kena ready ya. Ready tu untuk apa? Sebab masa tua kita yang kita jangkakan itu selepas bersara tadi, tak lama. Saya dah bersara umur 47 dengan UiTM, masuk kerja balik dengan UniKL. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang umur 56. 56 saya jangka saya nak berhenti lah umur 60. Walaupun saya boleh lagi bekerja sampai 65 dengan Universiti Kuala Lumpur sebab dia swasta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang 56, 4 tahun lagi. Ini penting ya, supaya kita buat keputusan dalam hidup kita, apa yang kita nak. Apa yang kita nak lakukan dalam kehidupan kita. Baik, orang kata kita akan mati. Sakit tua, mati. Tapi yang sebenarnya mana ada mati? Manusia tak mati. Mati tu yang sebenarnya memisahkan antara dunia dengan tempat baru je. Esok kita akan dibangkitkan. Maksudnya mati yang kita fikirkan sekarang itu sementara saja. Memang proses dia. Kemudian kita akan disedarkan balik, bangkit besok. Dan kita akan kekal selama-lamanya dalam syurga lah. Kita percaya kita akan masuk syurga insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, subhanallah, kita jangka umur 60 kita nak bersara, barulah kita nak buat amal-amal kebajikan sungguh-sungguh kan. Bandingkanlah berapa tahun je ada tu untuk buat amal kebajikan. Sedangkan kita nak bertaruhkan diri kita ini untuk hidup selepas itu selama-lamanya sampai bila-bila. Jadi, bila kita ingat begitu, cara hidup kita berbeza lah. Tak naklah kita rasuah kan. Tak naklah kita tipu orang. Tak naklah kita ponteng kerja. Tak naklah, macam-macam dah. Maka kita pun sayang kat anak kita, sayang kat isteri kita, sayang kat suami kita. Kita sentiasa berdoa pada mereka supaya nanti kita akan berjumpa di syurga nanti. Ini yang penting dalam hidup kita ini, bila kita mengingatkan bahawa yang sebenarnya alhamdulillah lah ya Allah bagi kita kata tua di hidup panjang usia, tetapi hidup panjang usia pun dia tidak bermakna bila kita banyak melakukan perkara-perkara yang maksiat. Itu tak nak lah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena asuh anak kita ni daripada kecil lagi lah untuk melakukan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, macam saya kata tadi lah, saya pun tak berapa sihat hari ni. Kita berhenti dekat situ. Tetapi ada satu paragraf di sini yang saya sebut ya. Saya sebut apa ya, dia kata kita boleh adjust lah, kita ubah. Tak kira lah umur kita berapa sekarang ni, 30 cara 30, 40 cara 40, 60 lagi lah kena kan. Maksudnya kita jadikan seluruh kehidupan kita ini, seluruh apa yang kita lakukan ini sebagai satu amal ibadat. Jangan ibadat khusus saja. Kita asing-asingkan. Maksudnya kita bangun tidur pun, nak tidur pun kita berdoa. Itu pun amal ibadat. Kita tidur, bangun tidur, Allahu Akbar. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Berdoa macam tu kan. Jadi banyak perkara yang boleh kita buat ya. Maksudnya kalau kita masak, Roza selalu mengajar orang, isteri saya dia kata, bila kita masuk ke dapur, dah memang tugas kita. Orang perempuan dekat Malaysia ni memang masak. Jadi masak tu buat kerana Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku masak ni ya Allah, kerana tanggungjawab aku kepada suamiku ya Allah, kepada anak-anakku ya Allah. Ya Allah kau perkenankanlah, permudahkanlah, bagilah rasa sedap ya Allah. Aku buat ini semata-mata kerana-Mu ya Allah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, seluruh kehidupan yang berbaki ini jadikan satu amal ibadat. Jadi cara dia tu maknanya macam contoh kita bagi tahu satu-satu lah. Kalau bercakap tu tak ada faedah, tak payah. Lebih baik diam. Tapi ada masanya kena beritahu. Ada benda yang sukar kita nak beritahu, nak ajak orang pergi semayang, nak suruh anak pergi semayang, nak suruh anak tutup aurat dengan sempurna, payah juga. Tetapi kita kena buatlah. Kita saling mengingati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kan. Kita dah belajar banyak. Kenapa Allah bagi 100,000 kali? Kenapa bagi 1,000 kali? Kenapa 500? Kenapa 10 kali ganda? Kenapa 100 kali ganda? Tuan-tuan dan puan-puan, dia yang sebenarnya nak suruh kita masuk syurga besok, yang hidupnya kekal selama-lamanya. Dan bila kita masuk syurga nanti, tak ada dah penyakit tua. Orang masuk syurga ni orang muda-muda belaka. Ya? Orang muda-muda belaka. Baik. Saya berhenti kat situ tuan-tuan dan puan-puan. Nanti tuan-tuan tengoklah di Facebook saya bila saya umumkan balik, bila saya akan buat tazkirah ni. Dalam masa yang minggu ni, saya ada urusan sedikit. Okey ya. Zurina Raju. Zurina Raju. Okey. Puan ada menerima hadiah ya pada hari ini. Tajuknya nanti saya betul lah. Tuan-tuan, puan hubungi saya ya. 019-315-4444. InsyaAllah kita besok kita post. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.